الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Azza wa Jal. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam ini sekali lagi kita dapat menyambung pengajian kita berhubung dengan tajuk yang berkaitan dengan kenikmatan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang dipilih untuk menghuni syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemenangan yang hakiki, kemenangan yang sebenar-benar kemenangan, kejayaan yang sebenar-benar kejayaan ialah apabila kita ini diizinkan oleh Allah untuk melangkah masuk ke dalam syurganya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Allah menyatakan, sesiapa daripada kalangan manusia yang diselamatkan daripada neraka, dibebaskan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, itulah sebenar-benar kejayaan. Jadi tuan-tuan, apa yang kita dengar dan kita perolehi daripada kuliah-kuliah ini ialah gambaran bagaimana indah dan menariknya sesuatu yang disediakan oleh Allah di atas pengorbanan dan kesusahan yang ditanggung oleh kita di dunia. Jadi bila kita dengar, dia mengubat keletihan dan kepenatan itu. Kita bagi tahu anak-anak kita, kalau pulun belajar, periksa elok, kita akan bawa pergi bercuti. Contoh, kita ada pekerja, kita bagi tahu dekat pekerja kita, kalau hampa kerja elok-elok, untung kita akan bagi reward, bawa pergi bercuti, pergi berjalan, pergi mana-mana lah, bagi apa-apa. Jadi dia akan bagi apa? Dia akan bagi sepenuh fokus kerana dia mengharapkan ganjaran yang dijanjikan. Jadi Allah Azza wa Jal melalui lidah nabinya telah memberitahu kepada kita suatu khabar yang menanti kita
sekiranya kita berjaya dalam ujian kali ini. Setelah kita dah cerita kuliah yang lepas tentang makanan yang pertama dihidangkan oleh Allah, iaitu apa dia? Hati ikan paus. Apa, ada video tadi mereka hantar apa, halazun siput, saya ingat siput babi kot. Siput babi ni jumhur fuqaha kata tak boleh makan lah. Ada qaul mazhab Malik kata boleh makan. Tapi saya tengok video tu macam sedap lah juga. Mungkin nampak dia punya, dia tarik, dia potong tu, dia siput tu kan, bulat tu, dia cucuk macam apa, lidi tu, dia tarik keluar, dia buat sup kan. Baik, tak apalah, nikmat dunia, nikmat dunia. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan bagi kita makan hati ikan paus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan hidang daging lembu. Kemudian Allah akan bagi makanan-makanan yang lain. Pada malam ini tuan-tuan, kita akan sebut tajuk yang berikutnya, yang juga menjadi suatu dambaan. Dan tajuk ni dalam urusan kehidupan dunia pun, ia adalah antara perkara yang begitu diambil berat oleh orang-orang beriman ataupun tak beriman. Tajuk ni semua manusia memang ambil berat, memang menjadi concern. Apa dia tuan-tuan? Pakaian yang disediakan oleh Allah kepada ahli syurga. Tajuknya libas. Libas, pakaian. Lepas itu dalam Quran ada perkataan libasut taqwa, pakaian taqwa. Sebaik-baik pakaian itu ialah pakaian taqwa. Sebab itu saya kata pakaian ni merupakan benda yang begitu dihalusi, yang begitu dititik beratkan oleh manusia. Dia nak keluar rumah pun dia tengok, sesuai tak aku pakai ni? Terutama sekali siapa? Orang perempuan lah. Orang perempuan ni bila dia nak keluar, dia kena tengok dulu baju dia match tak dengan tudung, dengan kain, dengan kasut. Lepas itu orang laki-laki, kasut tu lah dia pergi masjid, kasut tu lah dia pergi merkit, kasut tu lah, segala kasut tu lah. Tapi tak, orang perempuan dia ada kasut lain, kasut untuk baju color merah. Kan? Orang laki-laki dia ada sebahagian lelaki, hatta Nabi dia concern pakaian ni, dia memang dia jaga pakaian ni. Bahkan Nabi tegur, nanti kita akan tengok dalam hadis. Tapi orang laki-laki ni dia tak kisah sangatlah. Baju merah, kain pelekat biru, tak apa. Walaupun kita tengok Selangor, tak Selangor, Johor, tak Johor, dia tak kisah. Pakai kain batik, kain pelekat kalau apa, baju kalau apa, janji dia kata boleh pakai main masjid, sudah. Tapi saya nak bagi tahu, pakaian ni memang satu anugerah. Quran kata apa? Quran kata khudhu zinah, ambil perhiasan kamu. Pakaian ni termasuk dalam perhiasan, termasuk di dalam nikmat yang Allah suka untuk kita menzahirkannya. Sebab itu tuan-tuan, bukanlah saya nak defend atau bukanlah saya nak pertahan mana-mana pihak. Kita kalau nak pakai apa pun, mahal ke murah ke, Allah Azza wa Jal tak larang.
Sebahagian orang kadang-kadang tuan-tuan, dia tengok satu orang pakai, dia pergi duk cari pula pakaian tu harga berapa. Kan? Dia pergi tengok beg harga berapa, jam harga berapa. Mungkin ni soal politik lah, itu tajuk mereka. Tapi saya nak bagi tahu pada yang berkemampuan ni, yang tak berkemampuan itu soal lain lah. Yang mana siapa-siapa yang dia berkemampuan dari sumber yang halal, dari jalan yang betul, maka agama membenarkan dia untuk memakai pakaian yang dia suka, walaupun mungkin pada pandangan orang pakaian tu mahal. Dia kata, aku tengok baju Melayu hang elok ah. Oh, dia kata kalau hang tak ada 3,000 hang jangan duk tanya buat di mana. Contoh sampin kita tu kan, setengah sampin orang berbelah ribu, tenun, songket. Tak apalah. Adakah itu membazir? Tak. Dia mampu. Dia kata syakal sampin hang kena ekor. Itu tak boleh lah. Itu tak boleh. Cuba tuan-tuan tengok Arab jubah tu, kain merah yang Imam Mekah duk pakai tu, shimar, saban lah kita pakai, yang dia letak tu boleh mencecah ribuan ringgit tu. Dan antara brand yang mahal Dunhill. Dan orang Melayu duk tengok Arab pakai tau, dia apa? Dia tajam kan, kita bila pakai tu nak tajam. Tudung orang perempuan kan tajam. Dia letak kanji. Tu yang tajam pelik tau. Orang Melayu pun bila dia pergi Mekah, dia nak jadi Arab juga. Dia tunduk mai, kain tu jatuh mai, duk bomak. Dia duk melisah kain tu jatuh. Arab dia pakai duk terletak elok lah. Tapi saya nak bagi tahunya, jubah-jubah depa mahal. Kain depa mahal. Adakah itu membazir? Adakah itu riak? Sombong? Tak. Sebab itu tuan-tuan, mungkin isu politik lah, mungkin orang politik, orang petikai pakaian, hatta di kalangan sahabat memang. Tuan-tuan tengok kan kisah Umar Al-Khattab. Dia naik khutbah, pasal itu pemimpin ni, kalau tuan-tuan nak pakai elok, tuan-tuan jangan jadi pemimpin. Pasal kalau tuan-tuan tak jadi pemimpin, orang tak kisahlah sangat. Pemimpin ni orang tengok, mahal baju dia. Orang bimbang lah. Tapi kalau dia beli elok, kita tak boleh kata apa lah. Kan? Cuma Umar Al-Khattab ketika dia naik khutbah, ada sahabat tegur, Umar, kami tak mau dengar hang cakap. Sebab apa? Hang dapat pakaian 2 helai, kami selai. Orang putih kata apa? Walk to the talk. Cakap bagi macam kami rakyat 1 helai, hang 2 helai. 2 helai pun orang petikai dah. Kalau 20 helai. Umar panggil anak dia Abdullah bin Umar. Mai, hang tolong cerita, mai mana baju 2 helai aku ni? Dia kata baju 2 helai yang Umar pegang tu baju dia. Dia nampak bapak dia pakai tu, nampak teruk, dia bagi baju dia. Tu mai 2 helai tu. Okey. Sekarang hang bercakap, kami dengar. Umar, tengok. Sebab itu integriti pemimpin ni. Kan? Umar tak makan sehingga dia memastikan seluruh rakyat dia makan. Sehingga bila dia berjalan di jalan-jalan, dia kata apa? Aku bimbang ada kambing yang terkena batu ni dan dia akan tuntut di hadapan Allah. Di mana Umar?
Mana je buat jalan, tak tengok ni batu dua, aku jalan-jalan tersepak kambing tu, tersepak, jaga Omar, esok aku tuntut depan Tuhan. Soal ni soal besar. Tapi saya nak cakapnya tadi apa? Kalau kita memiliki pakaian itu, membelinya dengan cara yang halal, dengan cara yang benar, kita tak boleh judge orang dengan kita kata dia sombong, bazir, boros, takabur, riak, bermegah. No. Kerana apa? Kerana itu ialah nikmat Allah yang dia zahirkan. Orang perempuan suka pakai gelang. Kan, orang perempuan suka pakai gelang. Kalau dalam Quran pun memang dia cerita antara nikmat. Ni orang perempuan ni dengar. Kok rajin lagi. Allah Subhanahu wa taala cerita bahawa Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan untuk wanita di dalam surah Al-Insan ayat yang ke-21. Allah Taala akan bagi baju kepada ahli syurga, dan Allah Taala akan menghiaskan mereka daripada gelang-gelang. Wa hullu asawir min fiddah. Allah Taala akan bagi gelang-gelang tangan daripada perak. Maksudnya perhiasan tu ada. Dan antara benda yang Allah sediakan untuk ahli syurga ialah perhiasan, pakaiannya, gelangnya, mahkotanya, kasutnya, semua. Kan? Sebab kita bila jadi ahli syurga ni kita kena lain. Sekarang saya orang kaya. Jalan mau tukar. Pakaian mau tukar. Tak salah. Sehingga kan ada hadis Nabi SAW suruh kita pakai pakaian untuk menampakkan siapa kita, supaya mudah orang yang memerlukan bantuan pi minta. Kenal kita tu. Kalau kita orang kaya, dia suruh pakai macam orang kaya supaya orang boleh tahu. Pasal tu tuan-tuan, kalau tak kaya jangan duk pakai. Sat lagi kalut. Dan Nabi suruh pakai supaya kita dikenali. Oh, dia ni kaya. Oh, kita boleh minta sedekah ke dia. Ada suruhan tu dalam agama. Sebab pakaian ni luas. Kalau saya nak ceritalah, dalam Islam juga dia tidak menetapkan suatu pakaian yang khas, suatu pakaian yang khusus, tak. Kata Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, yang dikatakan pakaian yang menepati sunnah itu ialah pakaian yang mudah, senang dipakai di tempat tersebut. Itu pakaian sunnah. Pakaian yang mudah didapati, selesa untuk dipakai, senang untuk dibuat pakaian, maka itulah pakaian sunnah. Macam tuan-tuan pakai pakaian yang biasa, tuan-tuan pakai seluar, t-shirt, itu semua pakaian sunnah. Pasal apa? Itu pakaian yang mudah, senang dan sesuai pada tempat dan keadaan. Pasal itu Nabi bila dia pergi perang, dia pakai baju besi. Itu pakaian perang. Nampak? Kita nak pergi masjid, pakaian orang masjid, pakaian-pakaian salat. Pergi kerja dah pakaian kerja. Bahkan sebab itu agama meraihkan apa? Meraihkan tema. Kalau orang kata kat kita, malam ni tema pakai pakaian jubah, kita pakai jubah. Pakaian malam ni baju Melayu bersampin bersongkok, kita raihkan. Kerana Nabi tak suka kita berlain pelik pada orang. Kan? Dia panggil libasus syuhrah. Baik, itu cerita pakaian secara umumnya lah. Baik, sekarang tuan-tuan hadirin mukminin, yang kita nak fokusnya ialah pakaian yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal kepada ahli syurga. Mari kita tengok apa dia. Yang pertama, dalam surah Al-Insan, Allah Azza wa Jal sebut, yang tuan-tuan selalu dengar imam baca pada hari Jumaat. Allah Subhanahu wa taala sebut, aliyahum thiyabun sundusin
khudrun wa istabraq. Dan mereka memakai pakaian thiyab sundus, pakaian sutra halus. Khudrun, kontroversi ya. Khudrun, pakaian sutra. Ni tuan-tuan, di dunia orang laki-laki tak boleh pakai sutra, tapi di syurga pakaian untuk ahli syurga adalah sutra sundusin. Khudrun, berwarna hijau. Yang ni tak ada kaitan dengan mana-mana parti politik atau NGO. Hijau. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ketika dia mengulas kenapa Allah Azza wa Jal menjadikan pakaian ahli syurga tu khudrun, warna hijau. Kata Al-Qurtubi, kerana warna hijau ialah warna yang apabila dilihat, dipandang, dia menenangkan jiwa dan menyejukkan hati. Pasal itu tuan-tuan tengok, lampu nak jalan pun lampu hijau. Dan kita, kalau lampu merah kita marah. Merah ni dia selalu dia isyarat kepada tak elok lah kan. Dia hijau ni dia selalu kepada tenang. Pasal tu Allah jadikan alam ni hijau, bukit bukau hijau, pokok-pokok hijau, rumput-rumput hijau. Hijau itu menenangkan. Maka kata Al-Imam Al-Qurtubi, Allah menjadikan hijau sebagai pakaian, warna pakaian bagi ahli syurga. Cuma tuan-tuan jangan lajak lebih lah pula. Takat tu sudah. Wa istabraq, yang mana daripada sutra yang tebal. Sebab itu dalam surah Al-Kahfi ayat 31 juga Allah menyebut tentang wa yalbasuna thiyaban khudra min sundusin wa istabraq. Sama. Quran sebut, dan mereka dipakaikan thiyaban, dengan pakaian khudr, hijau, daripada sutra sundusin, sutra yang halus, istabraqa, sutra yang tebal. Pendek kata, kita punya material kain kita esok dalam syurga sutra. Tuan-tuan tak pakai dah ni. Kain apa tuan-tuan pakai? Kain apa ni? Cotton ke, kain cik ke, kain apa lagi? Ini semua kain-kain ni tak ada nilai ni, tak ada harga. Pakai pun kasar ya. Sutra. Sutra. Pakaian kita esok ditenun daripada sutra. Ahli syurga akan pakai. Tu pakaian dia. Allah Subhanahu wa taala juga menyebut dalam surah Fatir ayat 33. Dan pakai walibasuhum fiha harir, dan pakaian mereka ahli syurga adalah daripada harir, sutra. Dalam suratul Kahfi ayat 31, dalam surah Al-Insan ayat 21, dalam surah Fatir ayat 33, Allah menyebut tentang pakaian ahli syurga daripada sutra yang halus, daripada sutra yang tebal, daripada warna hijau. Nampak? Kata Al-Imam Ibn Kathir, ayat ini menunjukkan kepada kita bahawa Allah mengharamkan orang-orang yang beriman memakai sutra di dunia, khususnya lelaki. Tetapi Allah membenarkan untuk kita memakainya di syurga. So kita kena sabar. Jangan duduk gopoh. Sebab itu dunia ini tempat kita berkorban.
Orang laki-laki teringin nak minum arak, tak boleh. Orang laki-laki teringin nak minum apa lagi? Nak berjudi, tak boleh. Ada orang dia kata isteri dia mengidam nak makan khinzir. Hoi, mengidam banyak benda lagi duk ada. Kan banyak makneka mengidam. Dia tak nak makan khinzir. Tuan-tuan teringin ke tak? Ada siapa teringin? Kadang-kadang dia tuan-tuan macam itulah syahwat kita ni. Benda yang halal kita tak berapa nak cenderung sangat. Tapi kalau benda yang haram, dia ada macam satu tarikan tu. Dia macam seronok tahu benda haram ni. Yang kita baca dalam hadis, syurga itu dilingkari oleh benda yang kamu benci, sedangkan neraka dilitupi oleh benda yang kamu seronok padanya. Nampak? Sebab itu mengaji syurga. Seronok ke tak? Tak seronok. Mengantuk, tak larat, letih, jemu, malas, balok, semua duk ada. Sembang bohong. Malaysia, Thailand, tiket 64,000 habis. 54,000, 64,000. 64,000. Habis, cerah. Masjid yang kita tak jual tiket free of charge, grandstand semua ada. Tik mamai. Kan? Kerana sebiji bola 64,000 orang pergi. Kita tak kata salah, cuma kita nak habaq demikian dunia ini tarikannya. Tarikan dunia ni. So ini yang kita akan lalui. Sebab itu Nabi SAW sebut kepada kita bahawa pakaian sutra ni untuk dunia jangan duk pakai. Untuk dunia yang duk pakai. Antaranya hadis yang diriwayatkan daripada Umar Al-Khattab. Aku mendengar Nabi SAW bersabda, "La talbasul harir, fa inna man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah." Hadis Bukhari Muslim. Janganlah kalian memakai pakaian yang diperbuat daripada sutra. Sesiapa yang memakainya di dunia, artinya dia telah langgar arahan itu, maka Allah Ta'ala tidak akan memakaikan untuknya di syurga. Artinya siapa yang buat benda haram, dia tak akan dapat apa yang Tuhan janjikan di syurga. Itu antara hadis yang menyebut tentang pakaian sutra, pakaian ahli syurga. Kenapa Allah Ta'ala tak bagi orang lelaki-lelaki pakai, orang perempuan boleh pakai? Ini kadang-kadang menimbulkan perbezaan, kan? Menimbulkan satu persoalan. Kenapa Allah Ta'ala tak bagi kita pakai orang lelaki-lelaki ni, tapi dia pergi bagi banyak benda, dia bagi kat orang perempuan, dia tak bagi kat orang lelaki-lelaki. Dia bagi orang lelaki-lelaki, dia bagi orang lelaki, orang perempuan pakai sutra, dia bagi orang perempuan pakai emas, orang lelaki-lelaki tak boleh pakai emas. Sebab pertama, Allah bila dia ciptakan manusia, dia tahu tabiat manusia. Lelaki ni tabiat dia apa? Dia tabiat jantan, keras, tegas. Tuan-tuan, sutra, emas, dia perhiasan. Orang lelaki-lelaki kalau pakai perhiasan, elok ke tak? Cuba tuan-tuan bayangkan kalau Tuhan bagi orang lelaki-lelaki make up macam orang perempuan make up. Boleh boh mulut merah, boleh boh apa tu flasher apa? Yang bagi pipi merah tu kan, flasher, boleh boh eyeshadow. Kan? Tuan-tuan boleh bayang lelaki tuan-tuan lagu tu. Allah, dia jadi kembang pelik. Kan? Tidak kita duk tengok orang perempuan bila dia nak pi, dia akan bayangkan the same thing. Orang lelaki-lelaki yang dengan janggut dia, dengan muka dia pun kita tak boleh bayang. Saya tak boleh bayang macam mana abang Jasni berbulu merah dengan muka, dengan kepiah Pakistan dia.
Pasal itu lelaki dia kena keras, bengis, dia kena jambang, supaya orang tengok sesuai dengan lelaki tu. Pakaian dia pakaian lelaki, perhiasan dia perhiasan lelaki, jam dia jam lelaki, kasut dia kasut lelaki. Dia tu sendiri mesti menampakkan kelakian. Maka Allah Ta'ala nak tak sutra emas, ini ialah tabiat wanita. Hatta kalau kita tengok permainan anak-anak pun ada lelaki ada perempuan. Maka sebab itu Allah Ta'ala menghalalkan kerana ia sesuai dengan tabiat fitrah bagi wanita. Okey. Lepas itu kalau tuan-tuan tengok orang lelaki pakai emas, pakai cincin emas, tak sesuai. Ada cincin lelaki boleh pakai, cincin dia, jam dia. Kan? Kalau nak pakai rantai gelang, sebahagian qaul mengatakan boleh orang lelaki pakai gelang ni, tapi gelang yang kelakian. Kan? Wallahu taala a'lam. Baik. Hatta jubah ni pakaian unisex tau. Laki-laki depa pergi jual jubah. Depa duk tengok di Thailand pakai jubah, amboi kita kata ish. Jubah ni dia ketat lagu tu. Dia ikut shape. Jalan pula model tu. Kita kata ni nak pergi beraya lagu mana ni? Nangka tak nangka. Cempedak pun tak. Orang tengok. Jubah lelaki ya. Jubah perempuan. Dia tak boleh. Tok Imam hari tu dia kalut. Tak ada nak cari jubah. Dia kata jubah yang mana? Dia selum jubah bini dia. Mereka duduk kembang payung umbrella kan. Di Mekah tu dia pesan beli payung umbrella. Kita pun tanya umbrella apa dia kembang bawah. Duk melerat. Awak tu Imam. Awak tutup aurat apa? Memanglah tutup aurat, tapi makmum belakang tengok tu Imam pun geram macam. Tak boleh. Lelaki cakapnya tegas, penampilannya orang nampak, supaya bila isteri tu dia tengok suami dia, ni suami dia. Bila orang tanya mana suami, tu suami saya, orang tengok ui sakan suami hang. Ni orang tanya mana suami, tak tahu mai tak mai, dia sekan tengok suami dia. Dia mai, saya suami dia. Duk makan kenduri, kucing mai. Dia habaq kat bini dia, kucing. Bini dia pula pegang kucing, tok kucing ni pun. Jadi orang yang makan kenduri confuse. Mana satu lelaki? Dia pasal tu kita jangan persoal. Saya sebut ni mungkin dalam nada yang kita humor, lawak. Tapi mesej saya jelas. Kita nak bagi tahu agama bila dia menghalalkan suatu benda, dia telah mengambil kira fitrah, naluri, kejadian manusia itu. Maka bila dia menghalalkan satu benda sesuai dengan tabiat manusia itu yang dijadikan lelaki, dan bila dia halalkan satu benda untuk wanita, maka sesuailah tabiat itu untuk wanita. Jangan kita melakukan sesuatu yang di luar daripada fitrah itu. Dia akan jadi tak elok. Pasal itu orang yang cuba menongkah arus, cuba nak menyalahi fitrah, dia akan jadi tampil buruk di khalayak. Agama dah buat elok dah. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. So kita sama. Pasal itu laki-laki dia ada misai janggut. Orang perempuan kalau tumbuh misai, dia kena cukur. Dia tak boleh kata saya ni ada kelebihan ustaz. Apa dia? Saya wanita yang pertama tumbuh misai. Yang tu bukan kelebihan, yang tu keaiban. Kena cukur. Kadang-kadang hormon dia jadi tak betul. Perempuan ada juga yang tumbuh misai, ada tumbuh jenggut. Ada wanita yang hormon dia tak betul, ada. Dia kena buang pasal dia wanita. Nampak? Okey? Baik. Kita nak cerita mana tadi? Okey. Kecuali dalam keadaan darurah. Ini kita tak payah bincang lah. Kita tak payah. Itu apa yang disebut oleh Al-Allamah Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah di dalam kitab dia, kenapa Allah mengharamkan
bagi lelaki emas dan sutra, tetapi Allah menghalalkan bagi wanita emas dan sutra. Dia melihat kepada sifat manusia itu, lelaki berbeza dengan wanita. Baik, hadirin mukminin, kita sambung sikit apa yang disebut oleh para ulama ahli tafsir. Okey. Antaranya, kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih pakaian yang diperbuat daripada sutra, daripada warna yang kehijau-hijauan? Antaranya Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya yang terkenal Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, kata beliau, Allah menjadikan penduduk syurga dua jenis pakaian. Satu, pakaian yang diperbuat daripada sutra yang berwarna hijau. Allah Ta'ala jadikan untuk manusia ni pakaian yang diperbuat daripada sutra warnanya hijau. Nampak? Kemudian sebahagian ulama seperti Al-Mubarak Furi, dia menyebut pakaian warna hijau ialah pakaian penduduk syurga seperti yang disebut di dalam hadis-hadis Nabi. Demikian juga Al-Quran menyebut hal yang sama. Mereka diberikan pakaian yang halus tenunannya daripada sutra warnanya hijau, kerana warna hijau itu lebih menenangkan dan lebih mengenakkan pandangan serta dilihat indah. Itu rasional kenapa hijau dipilih. Baik. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, kalau kita tengok apa yang disebut oleh antaranya Ibn Ashur dalam tafsirnya yang terkenal Tahrir wa Tanwir, atau lebih disebut tafsir Ibn Ashur. Ibn Ashur, dia terkenal, satu ulama alim di dalam bidang maqasid syariah. Ibn Ashur, dia kata apa? Dia kata sundusin ialah sutra yang halus, yang kebanyakannya, ni tafsir moden ni, Ibn Ashur ni, Ibn Ashur, dia kata apa? Dia kata sundusin, yang kita duk baca sundusin tu ialah sutra yang halus, yang kebanyakannya datang daripada India, sutra India. Okey. Sedangkan istabrak sutra tebal. Sutra ini, kata Ibn Ashur, dia datang daripada Iran, Parsi. Tu macam mana? Makna kita duk kata sutra Cina tu tak masuk tajuk. Sutra India, Sundusin tu, tafsiran dia, pendapat dia, dia kata sutra yang halus. Kita tak tahulah pasal kita tak main sutra ni, tapi orang yang memang dia pengkaji tekstil ni, dia tahulah, dia pegang pun dia tahu. Kan? Selalunya orang buat baju batik, baju Melayu, kan? Kain-kain yang mahal ni selalu dia ada mix dengan sutra. Bisa pegang kain sutra. Siapa-siapa yang pergi Cina mungkin dia akan tengok macam mana daripada ulat tau, sutra ni daripada ulat. Lepas itu dia mahal, kan? Dan dia sangat sesuai untuk orang yang sakit kulit. Sebab itu ada di kalangan sahabat yang Nabi benarkan dia pakai kain sutra kerana masalah kesihatan, kan? Okey. Baik. Okey. Manakala di dalam ayat itu juga, kalau kita tengok, mereka diberikan perhiasan daripada yuhallawna fiha min asawir min dhahabin wa lu'lu'. Kita akan ada gelang daripada perak, ada gelang daripada emas, ada gelang daripada lu'lu', mutiara. Ni orang lelaki-lelaki boleh pakai. Orang perempuan dah memang duk pakai dah. Esok dia pun pakai lagi lah. Jadi orang perempuan yang mana tak boleh pakai di dunia tu, semayang banyak-banyak. Dia minta kat lelaki dia, abang, bila nak beli gelang? Semayang banyak-banyak. Saya suruh beli gelang, abang suruh baca Quran banyak-banyak, semayang bagi banyak-banyak. Pasal apa?
hang pakai di akhirat esok. Cara jawab tu kena bagi kemas. Dia dengar macam tu, dia tak minta dah. Kan, dia teringin apa-apa, tuan-tuan habaq. Isteri kalau teringin apa-apa, tuan-tuan tak mampu, tuan-tuan jangan habaq kata tak mampu. Tuan-tuan suruh dia baca Quran banyak-banyak. Mayang banyak-banyak. Apa kaitannya? Hang tak dapat di dunia, Allah janji di syurga. Tapi kita jangan jadi tuan-tuan manusia yang paling malang dia. Di dunia dia tak dapat, di akhirat esok pun dia terhalang. Pasal itu orang beriman ni banyak benda kita kecewa lah. Bukan kita kecewa dengan dunia ni, kita kecewa Allah Ta'ala uji kita. Kita tak dapat hak nu, kita tak dapat hak ni, kan? Dan dunia ni dia tak seperti yang kita nampak. Itu masalah dia. Kadang-kadang tuan-tuan tengok satu benda tu nampak hebat kan, tuan-tuan pun beli. Ish, tak tahu mana. Macam makanan lah. Wah, habaq sedap. Nampak. Pergi beli. Tak padan kot. Aku tak beli dah. Nampak? Dunia ni dia panggil apa? Quran kata apa? وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ. Quran dah sebut dah. Kita jangan tertipu. Dunia inilah kesenangan yang menipu. Tuan-tuan rasa benda tu hebat. Kereta tu hebat. Tuan-tuan beli. Tak sedap mah. Kan? Setengah orang dia beli tak sedap. Dia tak baik aku naik kereta kan? Tentu kadang-kadang naik kereta biasa, naik kereta Wira ke apa. Dia tu sedap juga kereta Wira. Kan? Naik kereta tu kerah. Walaupun kereta tu mahal. Benda dunia menipu. Tapi syurga, apa yang kita lihat itulah hakikat dia. Dunia belum tentu. Dunia ni baik orang perempuan ke, baik orang laki-laki, baik manusia pun tak tentu. Kita nampak wanita itu cantik, tapi hakikatnya belum tentu. Kita nampak makanan itu sedap, hakikatnya belum tentu. Kerana zahir gambar tidak semestinya itulah hakikat dia. Tapi syurga ni apa yang kita nampak itulah hakikat dia. Itulah yang kita kata kebahagiaan hakiki tu. Kan? Nampak? Okey. Lepas kita duduk atas kerusi sofa mahal tidur. Kan, tuan-tuan pun pi lah pasar raya, depa buat pameran sofa. Tuan-tuan pun duduk. Weh, sedap ni. Tengok tanda harga 50,000. Kerah ah. Tak tahulah sebab. Tapi saya tak tahulah tuan-tuan. Hakikatnya dunia ni macam tu lah. Kerusi yang kita nampak, kerusi bodoh kenuri tu, kalau kita duduk atas tu, kalau dengan mengantuk, orang gerak pun mengkik. Yang kata nikmat tu. Sebab itu saya nak sebut. Ni cantik ah. Kata-kata ni mufti sebut, tapi menarik. Dia kata apa? Kata-kata yang bagus untuk kita hayati. Berapa ramai ni dunia. Berapa ramai orang yang memiliki tapi dia tak menikmati. Berapa ramai orang yang memiliki tapi dia tak menikmati apa yang dia miliki. Tuan-tuan faham tak? Kadang-kadang kita ada rumah yang besar, kenderaan yang mewah, makanan yang sedap, tapi itu adalah milik kita, hak kita, nama kita, tapi kita tak boleh naik, orang lain yang naik. Kita tak makan pun, orang lain yang tiba cerah. Artinya kita, dunia ni adil lah, adil. Allah adil lah. Dia hang boleh beli, tapi hang belum tentu boleh makan. Itu yang kata memiliki, tapi belum tentu kita merasai benda tu. Dan berapa ramai orang yang dia tak memiliki benda tu, tapi dia boleh menikmati. Driver umpamanya. Itu siapa? Tuan dia habaq, aku beli Mercedes baru pula. Driver tu kata, Alhamdulillah tuan. Pasal apa? Yang nak naik dia dulu. Walaupun dia tak memiliki, tapi Tuhan izinkan. Berapa banyak dalam kehidupan kita, kita tak memiliki benda tu, tapi kita boleh tumpang nikmat dan kita rasa benda tu. Kadang-kadang lebih kita tu daripada yang memiliki hak benda tu. Kan, orang bagi tumpang, orang bagi rasa. Yang tumpang ni selalunya macam itulah macam saya ni.
Yang tumpang dengan rasa tu yang lebih syok daripada hak milik tu. Pasal tu bila kita kata, syok. Kita pergi rumah orang ada kolam mandi. Dia tak mandi pun. Kita kata, kalau rumah saya tak naik-naik dah. Dia, saya tak mandi dah ustaz. Saja buat. Tengok tuan-tuan, yang tu yang kata dunia ni, yang tuan-tuan pulun, saya pulun, yang kita tak ada lena esok fikir dah nak makan apa. Dunia ni, kadang-kadang dia menipu kita. Kita berusaha untuk memiliki benda tu. Akhirnya dinikmati oleh anak-anak kita. Kan? Cantik kalau kita boleh. Asal tu, sekali saya buat kesimpulan sikit tentang apa yang kita belajar daripada tajuk ni. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan tuan-tuan hadirin mukminin jelas kepada kita apa yang telah disebut dalam hadis tadi ni tentang nikmat yang Allah sediakan kepada kita daripada pakaian sutra, sutra yang halus, sutra yang tebal, dua helai pakaian yang akan diberikan kepada kita daripada warna yang hijau. Yang mana pakaian itu tidak pernah terlintas di hati kita. Dan diberikan pula asawir, gelang-gelang daripada perak, emas dan permata, dipakai baik lelaki dan wanita. Kerana sudah tidak ada halal dan haram di dalam syurga. Manusia hidup berdasarkan keinginan syahwat mereka. Esok di dalam syurga tidak ada lagi larangan. Tidak ada lagi larangan dan pantang larang. Kesemua manusia boleh melakukan apa walakum ma tashtahi, apa sahaja yang mereka inginkan, yang cenderung nafsu mereka, Allah izinkan untuk mereka lakukan. Itulah apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita balik bertemu dengan Allah dan menikmati apa yang Allah janjikan di dalam syurganya, marilah
dalam kesempatan di dunia ini kita menikmati dahulu nikmat yang dia berikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, satu hari Nabi SAW tengok seorang lelaki yang memakai pakaian yang lusuh, buruk. Nabi tengok dia pakai lusuh, buruk. Pasal itu apabila Allah sebut banyak-banyak nikmat yang Allah nyatakan dalam Quran, Allah timbulkan tajuk pakaian. Nak bagi tahu kata ini adalah nikmat. Sebab itu tuan-tuan, bila kita pakai pakaian, kita bersyukur. Alhamdulillah alladzi kasani. Segala puji bagi Allah yang telah memakaikan pakaian ini untuk aku. Pasal itu pakaian yang baru ni ataupun pakaian yang kita pakai ni adalah lambang syukur. Tuan-tuan, pakai pakaian ni bukan sahaja. Sebab itu tuan-tuan tengok, Allah mensifatkan isteri apa dia? Isteri adalah antum libasul lahun, kamu adalah pakaian bagi mereka dan mereka adalah pakaian bagi kamu. Nampak? Allah kata isteri lah pakaian bagi suami, suami lah pakaian bagi isteri. Apa maksud pakaian? Pakaian ni tujuan dia untuk apa? Maksud tujuan pakaian tu Quran nyatakan. Pertama, dia menutup kecacatan dan aib kita. Macam saya, tuan-tuan, kita pakai ni, orang nampak segak, smart, putih, bersih, elok, terpacak saiz. Dia buka-buka, tu dia Afrika Selatan, benua Australia, semua tak ada. Dengan dulu dia kata Songkla, Haknyai, Phuket, Krabi, semua. Artinya isteri kena menutup aib suami. Pasal itu ni wujudnya kadang-kadang dalam Facebook tak boleh kita buat kelaku macam tu, salah. Kan? Contoh ni saya bagi teguran secara terbuka. Orang buat saya mempunyai laki yang bagus apa semua, kan? Lepas tu dia pitek laki dia. Artinya dia nak habaq kat orang semua, laki saya ni teruk. Tak boleh. Aib suami tak boleh cerita. Dia tak boleh memalukan suami dia di khalayak, seperti yang sebahagian orang duk buat. Kadang-kadang dia pitek suami dia, kan? Ataupun dia pergi kata, tengok ni, jadi macam dia ni. Artinya nak habaq kata, hang tu teruk. Ribuan orang baca, malu suami dia, jatuhkan maruah suami dia. Demikian juga isteri ialah pakaian bagi suami. Isteri tak boleh buka aib suami. Suami juga tak boleh memalukan isteri. Dia kata nasib baik hang panggil aku main makan rumah hang. Boleh juga aku rasa sup. Kalau aku makan sup ni di rumah aku tak tahu sup ke ayak kosong. Dia sebut keburukan. Dia cerita aib isteri dia. Ini satu akhlak agama yang buruk pada satu orang manusia. Dia memburukkan, dia buka aib. Pakaian ni dia bukan nak tunjuk kata kita tak elok, dia nak tunjuk kata kita elok. So kita hendaklah berfungsi. Suami tak bagi isteri dia nampak tak elok. Dia kata isteri hang pandai masak. Orang kawan kita tanya, isteri hang pandai masak? Pandai tak pandai aku tak tahulah, tapi kalau isteri aku masak, chef Wan pun tak ada kerja. Wih, hebat kan? Akal isteri dia, berah dengan pulut pun tertukar. Tapi dia tak malukan isteri dia. Dia tak cerita. Dan dia tak banding-bandingkan. Ni suami yang bagus, isteri yang bagus. Dia tak banding. Jangan bandingkan suami kita dengan suami orang lain. Dan jangan bandingkan isteri kita dengan isteri orang lain. Agama tak bagi. Pakaian kita tak boleh banding pakaian kita pakai orang lain, tak boleh. Agama tak bagi. Isteri kita adalah isteri kita yang terbaik. Suami kita yang terbaik. No abang, kalau abang macam tu imam, lapang saya, lega. Kalau abang macam tu imam kan bagus. Laki dia dengar pun jangan banding. Seperti mana anak-anak kita jangan banding anak-anak kita dengan anak-anak orang lain. Kerana itu membunuh dia secara tak sedar.
Pasal itu dia tinggal tak kata, hampir ambil pisau tajam metikam diri aku. Itu sebab pakaian. Yang kedua, pakaian tujuan dia apa? Pakaian ni kita tak elok. Kita tu sebenarnya kan elok. Macam saya ni bukan elok sangat. Tapi bila pakai tu dia jadi elok. Itu mahal pakaian ni. Pakaian ni kalau tuan-tuan kena gaya pakai kan? Pakai dengan apa semua. Uish, segok hang. Cuba tuan-tuan tengok waktu dia tak pakai apa. Nak tahu elok tak elok, so dia buang baju tengok. Terani pakaian kan. Nampak bocah tekek leher kan. Nampak terpacok nampak okey. Tu dia. Contoh. Maka sebab itu Quran kata isteri dia mencantikkan suami dia, suami mencantikkan isteri. Macam pakaian. Dan bila kita tuan-tuan ada rezeki lebih, kita pakai bagi elok. Supaya Allah Ta'ala dia tengok, dia bagi kita elok di akhirat. Dalam hadis Nabi tanya dekat satu orang lelaki, pakai dia tak elok. Nabi kata, alaka malun. Wahai lelaki, adakah di sisi engkau harta? Ada duit tak? Dia kata, na'am. Dia kata, saya ada duit Rasulullah, ada harta. Min ayyi mal? Duit ni ambil mana? Dia kata, min kulli mal qad a'tani Allah Ta'ala. Dia kata ni rezeki Allah Ta'ala bagi, adalah sikit duit ringgit kat saya ni apa semua. Fa idza ataka Allahu malan. Tengok Nabi kata apa? Fa idza ataka Allahu malan falyura atharu ni'mat. Pandai juga engkau nak. Tahu kata Allah Ta'ala yang bagi rezeki tu, duit tu, harta tu. Kalau engkau sedar harta itu milik Allah, Allah suka, nampak? Nabi kata Allah suka untuk athar, supaya nampak kesan nikmat yang Allah bagi kepada engkau pada diri engkau. Allah suka. Maka hadirin mukminin, soal dia riak, soal dia nak sombong, itu urusan dia dengan Allah Ta'ala. Cuma kalau kita pakai ni, kita punya mindset kita ialah menzahirkan syukur di atas nikmat yang Allah bagi. Kita pakai bagi elok, supaya orang tengok, oh alhamdulillah, cantik dia, Allah Ta'ala bagi rezeki, dia guna. Esok mudah-mudahan bila kita bangkit di akhirat, kita akan segok dengan kain sutra syurga. Sab'dan, amin insyaAllah. Aqulu ma sami'tum, astaghfirullahal azim li wa lakum, wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.